Terima kasih untuk sesi kita pada petang ini. Untuk hampir saya akan lebih kurang 8 hingga 10 minit. Tajuknya seperti Dr. Zalina sebut tadi, activity versus productivity. Daripada pengalaman sepanjang dalam bidang pendidikan di pelbagai peringkat, termasuk di peringkat semasa bertugas di kementerian dan sebagainya. Kadang-kadang kita terharu atau kita rasa bahawa dalam sesebuah organisasi untuk menampakkan yang bahawa kita ni aktif dan sebagainya, kita sibuk, kita adakan banyak aktiviti. Tapi yang lebih terpenting daripada aktiviti adalah apa produktiviti yang kita perolehi daripada sesuatu aktiviti itu. Apa impak daripada aktiviti yang kita kendalikan? Adakah aktiviti yang kita kendalikan itu mencukupi untuk mendapat produktiviti yang kita hasratkan, untuk mendapatkan impak yang kita hasratkan? Maksudnya, it's not about quantity, it's about the quality, tentang apa yang kita lakukan. Apa hasil yang kita akan perolehi. Bukannya volume aktiviti sepanjang tahun kalau kita lakukan di sekolah, kita nak macam setiap 2 minggu, sebulan, aktiviti ongoing. Ada yang memang wajib di bawah co-curriculum dan sebagainya. Itu sebenarnya kita laksanakan dan juga untuk meningkatkan dari segi prestasi akademik dan sebagainya. Tetapi walau bagaimanapun, aktiviti yang berbentuk akademik atau co-akademik, yang penting kita patut tanya pada diri kita sendiri adalah sejauh mana aktiviti yang kita laksanakan boleh mencapai produktiviti yang kita hasratkan. Dan produktiviti ini kita boleh lihat dari perspektif impak dia dan apa hasil dia. Kadang-kala aktiviti yang kita kendalikan, hasil dia bukan jangka pendek tetapi jangka panjang. So itu adalah perkara yang penting kita harus tanya kepada diri sendiri dalam organisasi, kepada barisan kepimpinan atau middle managers, middle leaders. Tanya kepada diri sendiri aktiviti yang kita nak kendalikan, apakah produktivitinya? Adakah ia berbaloi? Kita orang bisnes sebut return on investment. Kita lihat dari perspektif return on energy. Kita gunakan tenaga cikgu, kita gunakan tenaga pemimpin atau tenaga murid atau pihak lain, stakeholder. So bila kita gunakan tenaga pelbagai pihak, khususnya cikgu, tanya pada diri kita sendiri, kalau kita pemimpin atau kita yang menganjurkan atau mengelolakan aktiviti itu, sejauh manakah aktiviti itu akan mencapai produktiviti. Satu tool yang pernah digunakan dalam Blue Ocean Strategy, satu tool yang boleh digunakan ialah untuk tanya dalam organisasi kita, apakah yang perlu kita singkirkan. Kalau produktivitinya tak ada, setiap tahun kita jalankan program yang sama, tapi hasilnya tidak menunjukkan peningkatan, maka kita singkirkan atau tidak mencapai standard yang kita hasratkan. Sebaliknya, kita tingkatkan aktiviti dalam kuadran yang kedua, kotak yang kedua ni, eliminate dan raise. Raise apa yang kita rasa yang boleh membawa faedah, boleh membawa produktiviti, kita tingkatkan. Dan kalau ada yang tidak membawa produktiviti yang kita hasratkan, kita boleh kurangkan. Ada faedah, ada kebaikan, ada kelebihan, tetapi tidak seperti yang kita hasratkan, maka kita janganlah gunakan segala masa untuk aktiviti sebegitu. Kalau banyak kita buat extra kelas tambahan, tapi kita tahu bahawa faedahnya adalah tidak sebegitu ketara, maka kita kurangkan dan cari satu kaedah yang baru. Kita masuk ke kotak yang keempat, iaitu create.
kita wujudkan satu program yang baru yang boleh menghasilkan produktiviti atau mencapai KPI atau menunjukkan keputusan atau outcome yang kita hasratkan. So, aktiviti lawan dengan produktiviti, kita yang menjadi pakarnya. Maka kita tanya kepada diri sendiri, apa yang kita nak singkirkan, apa yang kita nak tingkatkan, apa yang kita nak kurangkan, dan apakah yang kita nak wujudkan kerana itu satu program yang baru yang boleh membawa faedah. Itu saja daripada snippet CDL untuk hari ini. Terima kasih.